dia kain kaftan ni, kain kaftan atau kain jenazah yang tebal ni, apa yang dia buat, dia mudah untuk dikoyak dan dia koyak dia tak sedari. Kita koyak sikit ni, lepas tu kemudian tarik. Tarik tadi, baik. Itu dah kita tunggu pasal tunggu gunting sana. Baik. Apa yang perlu kita buat? Apabila mati seseorang, kemudian kita kena ikat. Ambil tali sini, ikat daripada bawah ke atas. Ni tak sampai, kepala besar sangat. Baik, ambil gunting sini. Pegang. Okey, gunting sikit ya. Baik. Okey. Satu contoh sini. Sini. Contoh, senang nampak. Ni kira tengok dalam. Okey. Depan sini. Okey. Bukan depan ni, dalam kaki. Okey, tengok tuan-tuan ya. Apabila mati seseorang, apa yang perlu kita kena buat? Mati seseorang je, ni mati dah ni. Bila mati, mulut dia akan terbuka dan matanya pun akan terbuka. Nabi ada satu hadis, Nabi sebut, jikalau mati seseorang, maka rohnya akan mengikuti. Mana kata matanya akan mengikuti arah roh dia keluar. Mana? Boleh kan keluar itu kepala. Bila roh keluar itu kepala, maka matanya akan terbuka, kemudian mulut pun akan terbuka. Apa yang kita kena buat? Kita kena ikat daripada bawah, kemudian ikat ke atas. Ikat ni perlahan-lahan. Kalau mulut dia terbuka, buka sikit mulut. Okay. Buka mulut ni, maka kita kena tutup perlahan-lahan, tutup, kemudian ikat di bahagian atas supaya tidak terbuka. Okey, ini contoh. Kemudian kita tutup mata dia, buka mata sikit. Buka mata. Okey, tutup mata dia. Tutup dengan menekan di bahagian atas kening ya. Tekan seperlahan-lahan. Baca bismillahirrahmanirrahim, tutup perlahan-lahan. Sudah mencukupi. Boleh ya? Itu langkah yang pertama. Okey? Kemudian langkah yang kedua, turun baring je. Baring. Bintang. Baring. Tidur. Okey. Bila baring lagu ni, ni saya nak bagi tahu. Langkah yang kedua, kita dah ikat dah kan tangan kepala ni. Kepala kita dah ikat tadi, ikat kan? Ikatlah, tutup. Ikat seluruh. Okey, tutup mata. Okey, dah tutup mata. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat tangan dia macam orang sembahyang. Macam mana orang nak sembahyang? Kita mesti bawah ni, mana tangan kanan? Okey, belah kiri, bawah dulu, kemudian letak sini. Tak lagi ni. Tu yang kedua. Okey? Yang kedua ni. Baik. Kemudian yang ketiga, kita kena tengok apa perhiasan yang ada pada diri dia. Contoh, dia ada pakai cincin. Dia ada pakai cincin. Kita kena buka cincin tu. Buka cincin. Kalau tak menyakiti si mayat lah. Bila menyakiti, kita kalau boleh tengoklah cincin apa dia pakai. Ada orang, selalunya orang tua-tua ni, dia pakai cincin, dia tak mau buka langsung sampai dia dah melekat lah. Bila sampai lekat dengan daging, dia tak boleh buka. Dia menyakiti jenazah. Kalau sebagaimana boleh buka kan, ataupun buka dia ketat sikit, cara carilah satu jalan untuk bagi dia jangan menyiksa jenazah lah. Kalau dia buka, kita pakai sabun ke letak, tarik perlahan-lahan, kena buka. Semua perhiasan dia kita kena buka. Dia ada gigi palsu, kita buka gigi palsu. Semua perhiasan dia kita buka. Kemudian kita ikat kepala dan ambil lagi satu. Ambil ni mana? Okey, ambil dua kain ya. Okey, yang pertama tadi kita kain, kita ikat, jangan buat sangat. Jangan buat sangat. Slow. Cukup. Contoh je ni, kan bukannya mati dulu. Okey, tengok ya. Lepas kita ikat kepala,
Kita betulkan tangan, kemudian ikat di bahagian kaki. Ikat ibu jari kaki sahaja. Ibu jari kaki, ikat lagu ni. Nah, ikat ibu jari kaki lagu ni. Pastikan kita kena buat masa mula-mula mati. Nah, maknanya badan dia masih segar lagi, kita kena buat dah. Supaya kita nak elakkan daripada badan dia keras. Nah, sebab jenazah ni bila mati, bila roh keluar daripada jasad, dia akan jadi keras. Bila nak jadi keras ni, kita kena buat supaya nak mudah nak mandi lah ni. Kalau badan dah hengok-hengok dah, payah kita nak mandikan dia lah. Okey, ikat di bahagian kepala, betulkan tangan, buang semua perhiasan yang ada pada diri dia. Gigi palsu, gigi segala jenis gigi ke, apa-apa sahaja lah. Tangan, cincin, rantai, kalau perempuan lah, rantai, subang dan segala-galanya lah. Nah, kemudian ikat di bahagian kaki, ibu jari kaki. Okey, ini yang pertama sekali lah, yang perlu kita kena buat. Okey, habis. Okey, you apa? Ni tiga. Okey, base. Okey, base untuk yang pertama. Kemudian sebelum satu lupa, satu lagi kita kena buat. Apa dia? Kita kena letakkan satu benda yang berat, batu ke, jangan besar sangatlah, sederhana saja. Letak di atas perut dia. Nah, letak di atas perut. Tadi tengah main kan? Letak di atas perut dia batu yang sederhana lah. Batu tugu ke, besar tu tak apa, jangan besar sangat. Ataupun kita letak besi. Ada setengah orang kata dia letak besi, letak gunting ke, letak apa-apa saja besi lah, letak di atas perut dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya tak nak bagi angin masuk dalam perut. Bila angin masuk dalam perut, nanti kan dia jadi masalah lah. Dia masalah tu jadi macam mana? Dia masalah dia dari segi sukar untuk mandikan dia, dan sebagainya. Banyak lagi lah masalah. Jadi cara dia, kita tak nak bagi benda ni berlaku, kita letakkan besi di atas perut dia. Kemudian tutup lah. Letak atas perut dia, kemudian tutup. Setengah orang tua kata betul lagu tu. Ada setengah orang dia tak bagi, dia kata kenapa letak besi kat sini? Kalau orang tak mengaji, dia takkan tahu. Dia kena mengaji, dia baru tahu. Kita ada alasan yang kukuh sebab daripada Anas bin Malik ada sebut, Anas bin Malik pernah suruh sahabat yang lain untuk meletakkan besi di atas perut jenazah, supaya untuk tak nak bagi angin masuk dalam perut lah. Dia tak nak jadi kembung perut. Baik, habis setakat tu. Habis setakat tu berkenaan dengan pengurusan jenazah yang pertama. Setakat ni jelas, ada soalan? Ustaz, Saya? letak batu tu sebelum ikat kepala kau, Boleh nak letak sebelum kau selepas sunat tu. Selepas boleh, sebelum boleh. Mana kata kita buat tu serentak lah. Serentak lah. Kita buat serentak lah. Kita buat ikat kepala, betulkan tangan, buang segala perhiasan, ikat kaki, kemudian kita letak batu ataupun besi di dekat perut dia lah. Kemudian tutup. Okey, apa yang kita buat yang pertama? Bila mati saja, kita kena ada bantal tak? Selalu pun ada bantal. Okey, baik. Ni jadi bantal boleh. Contoh ni bantal. Baik. Jadi apabila mati dia, mati tadi, kita kena baringkan jenazah. Kaki dia menghadap kiblat dan kepalanya ditinggikan sedikit. Ataupun kita letak atas katil pun boleh juga. Ada orang mati kan, kita letak atas katil. Hak tu pun comel juga. Maknanya kita letak atas katil. Ni belum lagi mandi dah. Ni baru mati je. Bila baru mati ni kita buat macam saya sebut tadi. Kemudian kita letak atas katil, tinggikan sedikit kepalanya pakai bantal. Kemudian kakinya menghujur ke arah kiblat. Tu. Itu untuk baru ketika mati, mula-mula mati. Baringlah macam biasa tahu dah tu baring ni. Jelas kan? Ada soalan tak untuk tu? Tak ada kan? Setakat ni faham. Kalau mati nak buat apa? Faham kan? Kalau mati nak buat apa? Ikat kain. Ikat apa dia? Ikat kain kat kepala. Kemudian Tangan macam orang semaya. okey, tangan untuk sembahyang. Lepas tu kaki, ikat kaki. Perhiasan lagi. Ikat kaki. Ikat di bahagian kaki. Boleh kan? Faham ya? Kemudian Letak batu. letak batu ataupun gunting.
ataupun segala apa bersih saja letak di perut dia, mengelakkan daripada kembung perut. Habis setakat tu. Setakat ni tak ada soalan ya? Ya tak kira aku letak buku ke atas dia kau ikut lah. Macam mana? Letak buku ke. Buku. Ha. Buku. Contoh batu tak time tu tak batu tak ada. Nak letak buku. Itulah. Kalau buku tu nampak ni sangat. Kalau boleh cari benda-benda apa-apa je lah. Apa-apa. Sebenarnya banyak benda besi ni banyak. Kan? Apa benda benda besi lah. Letak saja perut tu nak elakkan daripada tu je. Tapi nak tindih perut dia sikit lah supaya angin tu tak masuk. Tak masuk dekat perut. Baik, habis. Habis setakat tu untuk pengurusan jenazah. Yang pertama, bila mati kita kena buat lagu tu. Baik. Habis setakat tu. Baik, bila mati seseorang, apa yang perlu kita kena buat? Kita kena ucapkan inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Baik, bagus. Ucapan ini kita kena sebut ketika awal kematian, ataupun kita awal dengar berita kematian, ataupun awal dengar berita musibah. Musibah apa-apa sejenis musibah, tak kira kematian, luka, banjir dan sebagainya. Apa-apa jenis musibah. Kemudian sunat bagi kita untuk mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Mati seseorang, ucap takziah. Apakah ucapan takziah? Bukan saya cakap dia orang silap faham. Ucapan takziah ni bukan salam takziah, bukan lagu tu. Takziah ini adalah ucapan yang takziah sebagai satu penghormatan bagi keluarga semati untuk mengobati kesedihan yang ada di diri dia. Bukan kita kata ucapan takziah ini ialah ucapan salam takziah, bukan. Awak dah salah faham lagu tu. Lepas tu kita ni disunatkan juga untuk membawa makanan kepada keluarga semati. Supaya apa? Supaya orang yang keluarga semati ni dia tak rasa terbeban nak kena jamu orang makan pula. Sunat kita ni sebagai jiran, kita lah yang kena bawa makanan untuk keluarga semati makan. Kemudian untuk siapa-siapa yang datang lah untuk ziarah semati. Oleh kan kalau majlis kematian diorang tak buat makan, ada diorang buat makan tu? Jarang-jarang kan. Jenazah terlantar dalam, kita nak makan kat luar, ada lah. Oleh kan jarang lah. Oleh kan jarang kali. Walaupun ada setengah-setengah kawasan ada buat, tapi boleh kan jarang sangat. Baik, habis tak kata. Kemudian habis ketika tu kita akan pejamkan, tutupkan mata. Kemudian kita letakkan batu dan kita tutup jenazah. Tutup jenazah dengan kain, apa-apa jenis kain. Tutup. Ini ketika belum mati lagi ni. Baru mati, kita buatkan 4 perkara tadi. Kemudian kita tutup jenazah. Tutup lah. Tutup dengan apa-apa jenis kain, supaya dan mana kata tutup ni untuk apa namanya, tutup jenazah ni supaya kita nak tutup aurat dia lah, jangan bagi terbuka. Semua jenis apa-apa jenis kain pun boleh, tak ada masalah. Baik, habis tak kata. Jadi seterusnya kita akan masuk bab mandi lah. Bisa.